Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang dihormati pengurusi majlis, yang dihormati lagi dikasihi Fadil Ustaz Nadir An-Nuri bin Kamaruzaman yang mewakili Cinta Gaza Malaysia, yang dihormati lagi dikasihi Al-Akh Badruddin daripada PIKOM, sebuah pertubuhan kebudayaan Palestin di Malaysia. Seterusnya, seluruh muslimin muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pada malam ini, dalam masa yang ada ini, saya akan fokus kepada beberapa perkara. Dan perkara-perkara yang akan saya sebutkan ini berada dalam ruang lingkup tashihul mafahim wa raddus syubhat. Memperbetulkan kefahaman-kefahaman dan menjawab syubhah-syubhah dalam isu Palestin yang sedang hangat dibicarakan oleh seluruh masyarakat dunia. Bukan sahaja di Malaysia, bukan sahaja umat Islam, bahkan seluruh masyarakat dunia hari ini sedang membicarakan tentang isu Palestin. Kita perlu memahami dengan kefahaman yang betul, dan kita perlu menjawab syubhah-syubhah yang ditimbulkan oleh musuh-musuh Islam. Yang pertama sekali, kita perlu memahami bahawa permusuhan kita dengan Zionis Yahudi bukan kerana nama mereka Yahudi, bukan kerana nama mereka Banu Israel. Ini kita jangan keliru. Permusuhan kita dengan mereka kerana perangai, tingkah laku, sikap jahat yang dilakukan oleh mereka terhadap umat Islam, bahkan terhadap manusia di sepanjang sejarah. Justru kita melihat di dalam Al-Quranul Karim, Allah Ta'ala mendedahkan kejahatan-kejahatan mereka, khususnya di dalam surah Al-Baqarah. Kejahatan mereka terhadap Allah, terhadap Rasul-Rasul Allah, terhadap hukum hakam Allah Subhanahu wa taala. Orang Yahudi ini, Allah Ta'ala mereka mempermainkan. Nabi-nabi dan Rasul-Rasul ramai yang mereka bunuh. Hukum hakam Allah Ta'ala mereka sendakan. Ini puak-puak Yahudi. Dalam sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengajar kepada kita, kalaulah permusuhan kita dengan mereka di atas dasar bangsa, kaum, nescaya Nabi membunuh mereka. Setelah Nabi berhijrah ke Yasrib, ke Al-Madinatul Munawwarah. Bila Nabi safar ke Madinah, Nabi pergauli mereka dengan pergaulan yang baik. Contohnya, bila Nabi safar ke Madinah, Nabi tengok mereka ni berpuasa pada 10 Muharram. Nabi tanya mereka, kenapa kamu berpuasa? Mereka kata, kami mengagungkan hari ini kerana pada hari ini Allah Ta'ala menyelamatkan Nabi Musa dan datuk nenek moyang kami. Nabi kata,
Aku lebih layak daripada kamu untuk berpuasa. Kamu kata kamu ikut Nabi Musa, yang sebenarnya kamu tak ikut. Lalu Nabi berpuasa. Dan Nabi ajar kita supaya berpuasa. Maknanya Nabi menghormati mereka. Bahkan Nabi mengahwini daripada bangsa Yahudi yang memeluk agama Islam. Tetapi setelah mereka khianat perjanjian dengan Nabi, Nabi memerangi mereka. Maknanya di sini, permusuhan kita dengan mereka bukan kerana nama Yahudi, Banu Israel, tidak. Tetapi kerana perangai jahat mereka. Antaranya ialah Allah Ta'ala dedah di dalam Al-Quran. Wa yas'auna fil ardi fasada. Mereka berjalan di atas muka bumi ini melakukan kerosakan. Kerosakan dalam sejarah manusia. Kerosakan dari sudut politik. Peperangan besar yang berlaku. Kerosakan dari sudut ekonomi. Keruntuhan akhlak dan moral. Di belakangnya ialah orang-orang Yahudi. Perang dunia pertama, kedua berlaku. Kerana untuk menunaikan janji dengan orang Yahudi. Perjanjian Balfour. Satu perjanjian untuk diserahkan bumi Palestin kepada Zionis Yahudi oleh penjajah British. Berapa ramai yang terkorban? Bukan ribuan, bahkan jutaan manusia yang terkorban dalam Perang Dunia Pertama, Perang Dunia yang kedua, kerana kejahatan orang-orang Yahudi. Dalam sejarah moden, perang di Iraq, perang yang berlaku di Syria, di Yaman yang berterusan sehingga ke hari ini. Kerana apa? Tidak lain dan tidak bukan. Kerana untuk memberikan keselamatan kepada negara haram Israel. Kerosakan dari sudut ekonomi. Hari ini, kita lihat bagaimana kesempitan hidup yang berlaku kepada masyarakat dunia. Kerana ekonomi liberal kapitalisme. Siapa yang asas? Yang mengasaskannya ialah orang Yahudi. Yang menguasai ekonomi hari ini ialah orang Yahudi. Bagi mereka, riba ini haram. Tapi kalau dengan orang lain tak ada masalah. Dan roh kepada sistem ekonomi dunia pada hari ini ialah riba. Ini jahatnya orang Yahudi. Keruntuhan akhlak dan moral. Media sosial. Dunia tanpa sempadan yang meruntuhkan akhlak dan moral masyarakat manusia pada hari ini. Di belakangnya ialah Yahudi. Jadi itu yang pertama yang perlu kita faham. Permusuhan kita dengan mereka kerana bangsa Yahudi ini banyak melakukan kejahatan dan kerosakan di atas muka bumi ini. Yang kedua, kita perlu beza antara kumpulan-kumpulan yang melakukan kerosakan dengan kumpulan-kumpulan yang menegakkan kebenaran. Hari ini musuh-musuh Islam, khususnya Barat, Amerika Syarikat, mereka bawa satu agenda perang menentang keganasan. Untuk memberikan satu gambaran yang jahat terhadap kumpulan-kumpulan Islam yang memperjuangkan kebenaran, khususnya kumpulan-kumpulan Islam di Palestin. Sambil-sambil kita dengar ceramah, kita boleh menderma. Derma kita pada malam ini 100% untuk Palestin. InsyaAllah derma ini boleh berterusan. Sepanjang muktamar ini, kita akan fokus derma untuk Palestin. Esok insya-Allah kita akan lancar Eid for Palestine 2.0. Insya-Allah kita akan salurkan kepada saudara-saudara kita di sana. Kita sambung balik kenyataan Setiausaha Pertahanan Amerika Lloyd Austin baru-baru ini ketika melawat ke Israel. Dia kata apa? Dia kata Hamas ini macam ISIS, Daesh.
Kemudian disambung oleh Benjamin Netanyahu. Netanyahu kata bahkan lebih jahat, lebih dahsyat daripada ISIS. Sebahagian daripada kita umat Islam terpengaruh. Betul, Hamas ni macam ISIS. Sebab bom situ, bom sini, bunuh orang, tak kira siapa. Digambarkan oleh media barat. Di sini kita perlu beza. Kumpulan Hamas, Jihad Islami, Hizbullah adalah kumpulan-kumpulan Islam yang ditubuh dan diasaskan untuk membebaskan, untuk memerdekakan bumi Palestin. Jihad mereka di bumi Palestin. Mereka terikat dengan hukum hakam syarak, peraturan-peraturan dan undang-undang. Sasaran mereka ialah tentera, anggota keselamatan negara haram Israel. Berbeza dengan ISIS. Kalau kita lihat sejarah penubuhan ISIS sangat mengelirukan. Sehingga didedahkan oleh beberapa orang pengkaji. Bahkan diakui oleh Hillary Clinton, bekas setiausaha negara Amerika. Diakui oleh Donald Trump bahawa yang mengasaskan ISIS, Daesh ialah CIA dan juga perisikan barat. Sebab tu kalau kita tengok kumpulan ISIS, Daesh ini sangat pelik. Mereka kata mereka ni kumpulan Islam, tak tahu siapa pemimpin. Semua pakai topeng. Kemudian mereka menyasarkan orang Islam, bom masjid. Orang Islam tengah berkumpul pergi tembak. Macam mana kumpulan Islam bunuh orang Islam? Ini sangat mengelirukan. Inilah perang psikologi yang sedang berlaku dalam dunia tanpa sempadan. Mereka masuk dalam berita-berita, mereka sebarkan bahawa ISIS, Daesh ini sama dengan Hamas. Sedangkan Hamas berbeza. Perjuangan Hamas ialah untuk membebaskan Palestin. Mereka menyasarkan tentera. Ada pula yang kata, Hamas menyasarkan juga orang awam. Mereka menyasarkan orang awam berdasarkan kepada kaedah Al-Mu'amalah bil-Mithil. Kerana Zionis Yahudi juga menyasarkan orang awam. Hamas menyasarkan orang awam. Tetapi sangat terhad. Berbeza dengan negara haram Yahudi. Kemarin mereka bom hospital. 500 orang gugur syahid. Ini Zionis Yahudi ni tak kira siapa. Dia tak kira orang Palestin ni, orang Islam, Islam pula tak kira Sunni Syiah, tak kira orang Kristian, semua mereka bantai. Mereka tidak ada peri kemanusiaan. Inilah perangai jahat mereka melakukan kerosakan di atas muka bumi. Jadi di sini kita perlu faham untuk menjawab syubhah ini. Hamas ialah kumpulan Islam yang ditubuhkan untuk membebaskan bumi Palestin. Mereka hanya beroperasi di bumi Palestin. Adapun ISIS di luar bumi Palestin. Mereka menyasarkan orang Islam sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Hamas tidak. Hamas hanya di bumi Palestin. Dari sudut operasi ketenteraan. Dari sudut politik, ya, mereka ada di serata tempat. Kerana perjuangan dari sudut politik, medannya berbeza. Itu yang kedua. Yang ketiga, hari ini dalam media sosial banyak membicarakan tentang two-state solution. Penyelesaian dua negara. Apa dia maksud penyelesaian dua negara? Maksudnya ialah satu negara diberikan kepada Yahudi, Israel. Satu negara diberikan kepada orang-orang Palestin. Banyak negara-negara Islam bersetuju dengan two-state solution ini. Di sini kita perlu faham. Hatta Zionis Yahudi sendiri pun tak setuju dengan two-state solution.
Israel hari ini tak setuju dengan two-state solution. Kerana apa? Kerana akidah Zionis Yahudi, negara haram Israel untuk orang-orang Yahudi ini bukan sahaja bumi Palestin, bahkan merangkumi sempadannya daripada Nil di Mesir sehinggalah Furat di Iraq. Merangkumi negara Jordan, Lubnan, Syria, Iraq, sebahagian Turki, Mesir, Yaman, Somalia, Eritrea, Somalia. Ini masuk semua sekali yang disebut sebagai Israel Al-Kubra. Sebab itulah puak-puak Yahudi, Israel sendiri pun tak setuju dengan two-state solution ni. Kita orang Islam terhegeh-hegeh nak two-state solution. Sedangkan mereka tak setuju. Ini bercanggah dengan akidah mereka. Sebab itulah bagi kita umat Islam, hanya ada satu saja solution, iaitu negara Palestin milik umat Islam. Tidak ada di sana negara Israel. Tidak ada. Cuma mungkin kita keliru. Sebab ada juga kenyataan daripada pemimpin-pemimpin Hamas yang kata tak apa, kami terima two-state solution. Ini kenyataan politik sebagaimana saya sebutkan tadi. Barat desak supaya terima two-state solution. Sedangkan Israel sendiri pun tak setuju. Tak setuju dengan two-state solution ini. Dari satu sudut yang lain, penerimaan itu ialah dari sudut politik. Penerimaan itu untuk mengendurkan keadaan. Penerimaan itu untuk jangka masa pendek. Kerana perjuangan untuk membebaskan Palestin ini adalah perjuangan jangka masa panjang. Tapi sebagaimana saya sebut, ia hanya satu idea saja. Sedangkan negara haram Israel tak setuju dengan two-state solution ini. Itu yang ketiga. Yang keempat, kita perlu beza antara Yahudi dengan Zionis. Apa beza? Zionis adalah Yahudi, tapi bukan semua orang Yahudi bersama dengan gerakan Zionis. Ini bezanya. Gerakan Zionis adalah satu gerakan yang ditubuhkan oleh Theodor Herzl pada akhir abad yang ke-18 Masihi. Dia tubuh, dibawa satu gerakan, orang Yahudi kena balik ke Palestin, tubuh negara yang dinamakan negara Israel untuk orang-orang Yahudi. Lalu mereka berjaya. Tahun 1948 berjaya ditubuhkan negara Israel dengan dukungan kuasa-kuasa besar. Mengikut iktikad orang-orang Yahudi bahawa di akhir zaman akan munculnya the Messiah Al-Masih yang akan menyelamatkan orang Yahudi dan akan mengetuai orang Yahudi memimpin dunia dan menguasai dunia. Zionis kata kita kena balik dulu ke Palestin. Tubuh negara untuk orang Yahudi. Barulah the Messiah ni akan muncul. Di sana terdapat orang-orang Yahudi yang tak setuju. Sebab tu kita tengok dalam internet, dalam televisyen. Di London, di Amerika, orang Yahudi ada yang berdemonstrasi sekali dengan orang Islam. Tak setuju dengan negara haram Israel. Ini orang Yahudi yang tidak bersama dengan gerakan Zionis. Mereka kata kita tak boleh balik ke Palestin. Sehinggalah muncul dahulu Al-Masih ataupun the Messiah. Barulah kita boleh balik. Selagi mana tak muncul, tak boleh balik. Jadi hari ini yang menguasai negara haram Israel ialah puak-puak Zionis. Puak-puak Zionis ini didokong oleh Freemason. Freemason ni bercampur. Yahudi ada, Kristian ada, orang Islam munafik pun ada. Mereka ini yang mendokong gerakan Zionis. Di mana Yahudi ini, mereka menguasai kuasa-kuasa besar dunia. Dulu, mereka nak dapatkan bumi Palestin, mereka kuasai kuasa besar dunia Britain. Akhirnya mereka berjaya. Bila Britain lemah,
hari ini Amerika menjadi kuasa besar dunia. Mereka menguasai Amerika. Sebab tu kita tak pelik. Bila berlaku serangan oleh Hamas baru-baru ini, tiba-tiba Amerika hantar bala tentera, kapal induk, kapal perang, Menteri Luar, Menteri Pertahanan, Presiden Amerika mari ke Israel. Jadi di sini menunjukkan kepada kita dengan jelas, sebenarnya yang menguasai Amerika ialah Zionis Yahudi. Joe Biden dan lain-lain hanyalah anjing-anjing kepada Zionis Yahudi. Mereka sanggup buat apa saja. Yang keempat dan terakhir, Palestin adalah milik umat Islam. Palestin bukan hanya milik orang Palestin. Palestin bukan hanya milik orang-orang Arab. Palestin adalah milik orang-orang Islam. Allah Ta'ala janjikan di dalam Al-Quran. Nabi SAW janjikan di dalam hadis-hadis bahawa bumi Palestin akan dibebaskan oleh hamba-hambanya yang beriman. Tak semestinya orang Arab. Sebab itulah hari ini bila kita bercakap tentang isu Palestin, jangan sahaja kita duk highlight Gaza. Ya, Gaza yang paling teruk ditekan, dibom, ramai yang syahid di bumi Gaza. Tetapi isu sebenar adalah pembebasan Masjidul Aqsa. Kita bersyukur kepada Allah kerana kita dilahirkan oleh Allah pada zaman ini. Allah Ta'ala nak angkat martabat kita. Dalam sejarah umat Islam, Masjidul Aqsa hanya 2 kali berada di tangan orang-orang kafir, musuh-musuh Islam. Yang pertama sekali, apabila Masjidul Aqsa ditakluk oleh tentera salib. Hampir 100 tahun. Berpuluh beratus ribu umat Islam yang dibunuh, yang dibantai oleh mereka. Akhirnya Masjidul Aqsa dibebaskan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Yang kedua ialah pada zaman kita. Yang kedua pada zaman kita. Sebab tu saya sebut, kita bersyukur kepada Allah kerana kita berada pada zaman ini. Kita bersyukur kepada Allah kerana kita adalah sebahagian daripada umat Islam yang insya-Allah sedang berjihad, sedang berjuang untuk membebaskan Masjidul Aqsa. Bila kita tak tahu, yang penting kita kena istiqamah. Kalau kita sempat, alhamdulillah. Kalau kita tak sempat, Allah Ta'ala tanya kita, ya, kita bersama-sama dalam perjuangan ini. Hari ini, orang-orang Yahudi sendiri sedang bercakap sesama mereka, yang disebut sebagai laknat 80. Termasuk Ehud Barak, bekas Perdana Menteri Israel. Dia kata dia percaya bahawa negara Israel akan lenyap. Tak sampai 80 tahun. Kerana dalam sejarah kerajaan orang-orang Yahudi sejak daripada dulu sampai hari ini, yang paling lama ialah kerajaan Nabi Sulaiman, yang hanya bertahan 80 tahun. Kemudian jatuh. Hari ini negara haram Israel usianya ialah 75 tahun. Maknanya tinggal 5 tahun lagi. Tapi kita tak tahu itu dalam ilmu Allah. Apa yang penting sebagaimana yang saya sebutkan tadi, kita kena istiqamah. Dan hari ini kita sedang melihat bunga-bunga kemenangan. Taufan Al-Aqsa yang sedang berlangsung pada hari ini adalah kunci kepada pembebasan Masjidul Aqsa insya-Allah. Hari ini kita sedang melihat saudara-saudara kita sedang berjihad, sedang berjuang siang dan malam. Malaikat-malaikat bersama-sama dengan mereka. Allah Ta'ala tunjuk karamah-karamah untuk menguatkan iman yang ada dalam diri kita.
Saya dengar berita pagi tadi. Seorang syahid yang mati di bom. Orang tak jumpa mayatnya. 3 hari sudah mati. Baru jumpa. Tiba-tiba mayatnya tak ada apa-apa. Darahnya masih mengalir. Mengeluarkan bau yang harum. Sehingga orang yang menjumpai mayat tersebut mereka bertakbir. Kita yang melihatnya, kita merasa inilah dia karamah yang ditunjukkan oleh Allah. Bahawa benarnya perjuangan ini. InsyaAllah kita akan bersama-sama dengan perjuangan ini. Walaupun kita berada jauh nun di sana, tetapi hati kita bersama-sama dengan mereka. Ya, kalau boleh kita nak bersama-sama berjihad di medan perang bersama-sama dengan mereka. Tetapi apakan daya? Apakan daya? Namun begitu Allah Ta'ala membuka pintu jihad ini dengan seluas-luasnya. Jihad bukan saja berjihad dengan senjata di medan perang. Itu tugas sahabat-sahabat, saudara-saudara kita di sana. Jihad juga dengan harta benda. Jihad juga dengan semangat yang kita berikan, yang kita nyatakan kepada mereka melalui demonstrasi, ceramah, himpunan-himpunan. Kalau kita tak boleh untuk mengeluarkan darah bersama-sama dengan saudara-saudara kita di sana, sekurang-kurangnya kita mengeluarkan peluh-peluh kita. Usaha-usaha kita, pengorbanan-pengorbanan kita, supaya menjadi saksi di hadapan Allah, kita bersama-sama dalam perjuangan ini. InsyaAllah kemenangan itu sangat hampir. Namun kemenangan itu Allah Ta'ala tak beri dengan percuma. Kerana kemenangan itu harganya sangat tinggi nilai. Harganya sangat mahal. Benda mahal ni tak mudah. Orang tak jumpa permata emas di tengah jalan. Balik ke rumah, bawa balik emas sebesar buah kelapa. Isteri tanya jumpa kat mana? Jumpa tengah jalan. Tak berlaku. Mustahil. Benda yang mahal ini perlu kepada pengorbanan. Susah payah nak dapat. Ya, kemenangan itu dijanjikan oleh Allah. Tetapi kemenangan itu sangat mahal. Kemenangan itu perlukan kepada pengorbanan. Hari ini saudara-saudara kita di bumi Palestin sedang berkorban dengan jiwa raga mereka. Ada yang satu keluarga terkorban semua. Tak ada zuriat yang nak sambung. Boleh dikatakan semua rakyat Palestin, saudara-saudara kita di sana, ada saudara-saudara mereka yang gugur syahid. Tadi kita dengar. Yang ada di hadapan kita ini. Ada ayah yang gugur syahid. Ada ibu yang gugur syahid. Ada adik-beradik yang gugur syahid. Ada pak saudara, mak saudara yang gugur syahid. Kerana kemenangan itu bukan satu benda yang murah. Benda yang sangat mahal. Bila tiba masanya Allah Ta'ala akan berikan. Dan kita sangat yakin bahawa ianya sangat hampir. InsyaAllah. InsyaAllah. Bila berlaku kemuncak kepada perjuangan ini, hancurnya negara haram Israel, InsyaAllah di sana fajar akan menyingsing kepada umat Islam dengan segala musibah yang berlaku di Yaman, yang berlaku di Syria, yang berlaku di Iraq, yang berlaku di Kashmir, yang berlaku di Arakan, termasuk apa yang berlaku di dalam negara kita. Kerana Palestin adalah ibu kepada segala isu umat Islam. Kalau selesai isu Palestin, akan selesai semua insya-Allah. InsyaAllah kita akan terus bersama-sama dalam perjuangan ini. Dan kita sedang melihat hari ini perjuangan saudara-saudara kita di sana sangat payah. Dan mungkin
konflik yang berlaku ini akan berpanjangan. Mungkin dalam beberapa hari lagi, negara haram Israel akan melancarkan serangan darat. Mungkin konflik ini akan melebar kepada perang serantau. Mungkin akan melebar kepada perang dunia yang ketiga. Semua kemungkinan boleh berlaku. Maka kita kena bersedia. Apa yang penting ialah kita mesti bersama-sama dengan jamaah Islam di tempat masing-masing. Di Palestin, cara Palestin. Kita di Malaysia, kita mesti bersama-sama dengan jamaah Islam. Alhamdulillah PAS sebagai sebuah jamaah Islam dan jamaah umat Islam dalam negara kita. Yang kita yakin istiqamah dengan Islam. Yang kita yakin istiqamah dengan perjuangan untuk menegakkan Islam. Yang dipimpin oleh para ulama dan para pejuang-pejuang Islam. Kita bersyukur kepada Allah kerana kita bersama-sama dalam wadah perjuangan ini. InsyaAllah kita akan terus bersama-sama dengan saudara-saudara kita di sana. Jadi saya rasa itulah yang saya nak sebut dan nak berkongsi pada malam ini. Saya ucap ribuan terima kasih kepada saudara-saudara sekalian, adik kakak sekalian. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di lain masa, di lain ketika. Dan saya nak sebut di akhirnya, kita telah melancarkan kempen Aid for Palestine 2.0. Dan kita akan atur, kita akan buat roadshow di seluruh negara. Kita telah rancang, insya-Allah kita telah lantik beberapa ikon. Antaranya ialah Tun M, Tun Mahathir Mohamad dan juga Datuk Seri Tuan Guru dan lain-lain lagi. Kepimpinan-kepimpinan lain yang ke mana kita akan buat roadshow, kita akan round di seluruh negara untuk kita buat ceramah kesedaran tentang isu Palestin yang sangat penting kepada umat Islam pada hari ini. Cukup sekadar itu, insya-Allah kita berjumpa lagi di lain masa. Insya-Allah kemenangan itu sangat hampir. Sekian aqulu qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.